اللهم صل اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 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 وبارك وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين Allah selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengobat hatiku, jasanku dan rohaniku, penghulu para rasul Muhammad Ibni Abdillah, jujur dipercayai dan atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua bidadari syurga. Kembali salam PKP, salam darurat, salam 2021,
salam tahun baru. Moga semua sihat walafiat, sejahtera, damai, aman, tenang, bahagia jiwa, walaupun dalam keadaan suasana yang menggoncangkan kehidupan, ketenangan. Digoncang ketenangan tetapi tenang dalam kegelisahan, tenang dalam kebimbangan. Jadi alhamdulillah kita dapat kembali temulah setelah setahun kita bercuti dalam rumah ngaji inilah, dan live pula daripada rumah mengaji, rumah ibadah, kerana masing-masing berada di rumah. Sebab saya live begini rasa kedebor juga, sebab ramai, saya terpaksa. Maknanya kalau dalam kelas tu dia duduk kumpul satu tempat je. Kalau live begini, ada yang ada di sini, ada di Perling, ada di mana-manalah, maknanya di luas, jadi luas begitu. Tak apalah, apapun yang kita cuba bincang pada pagi ini ialah tentang tauhid dan kasih sayang, berdasarkan dan rujukan kepada kitab Hikam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Kitab Hikam sambungan daripada pengajian yang lalu, tauhid dan kasih sayang. Kerana kitab Hikam itu adalah kitab tauhid dan kitab kasih sayang. Tauhid, bila sebut tauhid, ia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu berkaitan dengan Allah, mengenal Allah, mencintai Allah, meyakini kepada Allah, pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah taala, itu tauhid. Tauhid ialah cinta Allah. Kasih sayang ialah cinta Rasul. Mana kasih sayang ni dia tidak boleh dipisahkan dengan tauhid. Tauhid itu ialah cinta Allah, yakin pada Allah, beriman kepada Allah, makrifat kepada Allah. Kasih sayang adalah akhlak Rasulullah, memiliki akhlak baginda Nabi SAW, berakhlak dengan akhlak kasih sayang. Itulah bicara. Jadi hikam ini ialah perjalanan untuk membentuk, membina, menguat, mengukuhkan tauhid dan menguatkan, dipanggil akhlak Muhammadiyah itu. Khususnya kita berada di akhir zaman ini. Sudah berada di akhir zaman dengan pelbagai dipanggil fitnah dan ujian. Ujian kita adalah PKP dan darurat ini. Apapun yang berlaku, dia tetap dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Tuhan, dalam takdir Allah Ta'ala itu. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung mana? Kita sudah ada dua buku syarah hikam. Yang pertama, syarah hikam pertama, ini rasanya di hujung-hujung tajuk yang lalu, hujung-hujung tajuk bab yang ke-41. Dan ini kita hikam yang kedua. Kita akan masuk di sinilah dalam pengajian. Sebelum kita masuk di sini, saya rasa macam tidak adil kita nak masuk kepada kitab nombor 2 itu, kita nak ulang balik dia punya bab yang sebelum daripada kita langkah kepada kitab yang kedua ini. Masuk bab yang 41 lah, kita ulang balik secara ringkas sebab dia berkaitan dengan bab yang kita akan masuk dalam buku yang nombor 2 itu. Baik, hikam yang ke-41 tu. Muka surat yang ada buku boleh buka muka surat untuk rujukan 163. 163. Jadi kitab Syekh kalam hikam ini adalah kalam yang dinukilkan, yang ditulis oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam membina rohani, membina jiwa agar kental, agar kukuh, agar kuat dalam menghadapi segala pancaroba kehidupan ini. Kita hadiahlah kepada beliau dan seluruh silsilah dan jalur beliau itu. Moga-moga apa yang kita bincang ini diberkati dan difahami dengan baiklah, dibuka oleh Allah Ta'ala faham. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bab 41, mengkaji aib sendiri lebih baik daripada keinginan meneropong ke alam ghaib. Tajuknya mengkaji aib sendiri lebih baik daripada keinginan menerobos ke alam ghaib. Duk cari perkara yang ghaib sehingga terlupa aib. Inilah panggil yang teriak, dia panggil menyebabkan kita ini tidak
kita terhalang daripada mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Duk cari kelebihan dan juga perkara-perkara yang gaib daripada meneropong kepada melihat kepada keaiban itu. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, tashawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairum min tashawwufika ila ma hujiba anka minal uyubi. Itu dia panggil matan asalnya. Maksudnya keinginanmu itu untuk mengetahui apa yang tersembunyi pada dirimu daripada aib. Maksudnya keinginanmu nak cari aib yang ada pada dirimu itu adalah lebih baik daripada keinginanmu untuk mengetahui apa yang disembunyikan daripadamu daripada perkara yang lain. Ini dipanggil adab dalam perjalanan mencari cinta Allah Ta'ala. Kalau kita start daripada awal tajuk bab yang pertama dulu, adab orang yang nak menuju kepada cinta Allah mesti memiliki ilmu, kena belajar ilmu. Setelah dia ada ilmu, maka dia mesti beramal dengan ilmunya itu. Dan adab dalam beramal, dia mesti ikhlas dan sidik kepada Allah. Itu panggil adab kepada Allah Ta'ala dalam amal kita. Wajib kita beramal dengan ikhlas dan sidik kepada Allah. Kemudian kita sabar dan redha dalam beramal. Kemudian kita pasrah dan tawakal apa saja natijah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu. Maka bab 41 ini juga adalah adab kita, bagaimana perjalanan seorang itu untuk mencari cinta dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mesti menumpukan dalam amal dalam hidupnya ini ialah amalannya itu mencari keaiban yang ada dalam dirinya, daripada dia mencari perkara yang gaib. Sebab ramai yang beramal, ya, ramai yang berzikir, ramai yang beribadah, ramai yang beribadah. Yang dicari ialah nak dapat kasyaf, nak nampak alam jin, nak tengok alam jin, berapa ekor jin, nak melihat kepada perkara-perkara yang gaib. Jadi para salik ialah mereka yang sedang bab 41 bab 41, buku yang masih lagi buku yang siri yang pertama. Kitab Hikam Syekh Ibn Athaillah Ghaithun Ni'am fi Syarhi Hikam. Para salik ialah mereka yang sedang membetulkan tawajuh, penumpuan hatinya pada Allah kerana cermin hatinya masih lagi dipenuhi dengan debu tebal ananiah itu. Jadi orang yang nak menuju cinta Allah dikatakan salik. Dia beramal untuk mencari menyucikan hati mencintai Allah, dia panggil salik. Muka surat apa? Muka surat 163. 163 Ajar Sarina Iskandar. Kitabnya kitab Hikam nombor 1. Kitab Hikam nombor 1. Kita nak khatamkan nombor 1 dulu pagi ni. Kalau khatam pagi ni kita boleh sambung bagi terus kepada tajuk 42, bab yang ke-42. Ini bab 41 Baik. Mana ada tadi Jadi orang yang salih itu, orang yang nak mencari cinta Allah Ta'ala itu, dia akan usahanya untuk membetulkan hatinya, betul-betul tawajuh, tumpu fokusnya kepada Allah Ta'ala itu. Kerana cermin hati itu yang masih ada debu-debu rasa keakuan diri, rasa sombong, rasa baik, rasa hebat. Rasa hebat itu maknanya itulah yang menyebabkan dia terhalang untuk mendapat cinta Allah. Kenapa tak dapat saya ni khusyuk dalam sembahyang? Sebab kita masih lagi cinta itu tidak mencapai dalam kalbu dan hati kita itu. Dalam hati kita ini. Justru pada peringkat inilah hendaklah dia menumpu sepenuh perhatiannya pada menyucikan jiwanya itu. Tiada boleh dia mengerling, menjeling, memaling pada selain daripada perkara yang mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut maksudnya, saya nak jelas sebelum kita teruskan lagi. Maksudnya kitab Hikam ini ialah kitab pertengahan ataupun nak sampai kepada kemuncak perjalanan tauhid, perjalanan cinta kepada Allah Ta'ala itu. Mana mereka yang telah memiliki kefahaman tentang sifat 20. Lepas tu sifat 20 kena fahami betul-betul lah. Baru kita akan dapat memahami kitab Hikam ini. Asas pertama tauhid ialah belajar sifat 20. Kemudian masuk kepada kitab Minhajul Abidin, kitab Imam Al-Ghazali. Baru dia boleh masuk kepada kitab Hikam. Secara lompatnya begitulah.
Nak lompat direct, nak masuk kitab hikam, nanti pening bin lalat. Pening bin lalat. Baik, jadi kitab hikam inilah kitab orang yang beramal. Mereka dah mula beramal, mula berzikir, mula beribadah. Tujuan dan dibetulkan niatnya ikhlas untuk menyucikan hatinya, untuk mendapat keampunan Allah, untuk mendapat penumpuan hati kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang salih, niatnya begitu. Orang yang syariat ataupun orang awam, dia beribadah nak kepada pahala, nak kepada kelebihan-kelebihan, nak kepada dia panggil hal-hal yang selain daripada Allah Ta'ala. Sebab itu salih ini dikena tumpukan hati betul-betul. Smart. Ibadah tu nak apa sebenarnya? Contoh kita masuk kelas hari ni, kita belajar ini nak apa sebenarnya? Nak supaya orang dalam hati kita boleh rasa sendiri, supaya orang kata kita hadir bersama, supaya orang kata kita ni pandai, alim, kita boleh mengajar. Kalau itu niat kita dalam mendidik, dalam mengajar, dalam belajar ini, maka hati kita belum benar tawajuh dan tumpunya kepada Allah. Penumpuannya mesti Allah. Aku ya Allah masuk kelas hari ini ya Allah, mengajar hari ini, belajar hari ini ya Allah. Tidak ada lain agar dengan majlis yang ada ini, setengah jam ke 1 jam lebih ke berapa ke, ampunkanlah dosaku ya Allah, bersihkanlah hatiku ya Allah, redaiku lah ya Allah, rahmatiku lah ya Allah, kasihanilah ku ya Allah. Itu niat orang yang bersalih. Orang bersalih niatnya agar diampunkan dosa dalam ibadahnya. Sembahyangnya kenapa? Ya Allah, dengan sembahyang ini ampunkanlah dosaku ya Allah, redailah ku ya Allah, berkatilah ku ya Allah, rahmatiku ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Ini niat orang yang bersalih nak mencari cinta dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beza dengan orang yang awam. Orang yang biasa ahli syariat, ahli fiqh. Sebab tu belajar kitab hikam, dia nak terbang kepada Allah Ta'ala. Rohani tu nak terbang, bukan diri nak terbang. Diri dah terbang dah sebenarnya. Saya dah terbang dah. Terbang sampai ke Perlis, terbang sampai ke Pasir Gudang. Ada orang Pasir Gudang, sampai ke Pasir Gudang. Terbang kepada orang Skudai, sampai Skudai. Orang GB, sampai GB. Saya terbang melalui telefon dia. Ini bagi terbang tanpa sayap, kata Wali Songo. Oleh kerana itulah hendaklah dia menyibukkan, pesanan Syekh kepada kita ini. Oleh kerana itulah seorang saleh yang hatinya nak menuju kepada cinta dan rindu asyik kepada Allah, hendaklah dia menyibukkan dirinya pada mengetahui akan aib yang tersembunyi dalam dirinya itu. Dia kena sibuk cari di mana dosaku ya Allah, di mana keaibanku ya Allah, di mana kesalahanku ya Allah. Dia tidak sibuk dengan mencari keaiban orang lain. Orang ni salah, orang ni tak betul, orang ni tak. Kalau dia bercakap pun bercakap atas dasar melihat kepada keaiban diri. Tahu? Bukan nak, kalau dia mengajar, dia bercakap pun dia bukan nak tunjuk orang ni tak betul, orang ni salah. Tak. Apa yang dia cakap itu ialah apa yang dia nak bongkar keaiban yang ada dalam dirinya itu. Dia menceritakan hal kelemahan dirinya itu. Itulah dia panggil orang yang nak menuju kepada Allah. Nak sempurna hamba dengan Allah Ta'ala itu. Bila sempurnanya cinta kepada Allah, sempurna tauhid kepada Allah, sempurnanya hamba kepada Allah, maka terpancarlah kasih sayang dalam jiwanya itu. Terpancarlah akhlak Rasulullah SAW dalam batinnya itu. Terpancarlah sifat sabar, redha, syukur, pemaaf, tawakal. Sifat-sifat yang baik. Maknanya mustahil sifat kasih sayang ini akan lahir pada jiwa yang kotor dengan Allah. Tak boleh. Sebab itulah perjalanan tauhid, perjalanan ilmu dan amal menyucikan hati. Kesan daripada kebersihan hati itu ialah memiliki jiwa yang kasih sayang, jiwa yang ada akhlak Nabi, jiwa yang pemaaf. Itulah sifat ahli tauhid. Nak tahu ahli tauhid tak ahli tauhid, tengok pada akhlaknya itu. Bukan pada ilmunya. Tengok ilmu hebat, tetapi akhlaknya tidak hebat. Ilmu hebat, cakap hebat, akhlaknya tidak hebat. Bermakna dia belum benar tauhidnya itu. Jadi oleh kerana itulah hendaklah dia menyibuk dirinya pada mengetahui aib yang tersembunyi pada dirinya.
daripada mengetahui rahsia alam ghaib yang ditutup daripada dirinya itu. Jangan duk sibuk cari perkara yang ghaib, carilah aib yang ada dalam diri kita. Sebab itulah Tok Palu seorang waliullah menyebut ataupun Tok Pula Manis. Tok Pula Manis ini mana orang yang menterjemahkan dan menghuraikan kitab, dia panggil kitab hikam ini di alam Melayu. Ini kitab, kalau kitab ni kitab ni hikam Tok Pula Manis yang asalnya tebal lah, dah diterjemah. Kitab asalnya nipis je, kitab Jawi, ini dah kitab tebal lah. Kata Tok Pula Manis kata, kenalilah dirimu rata-rata, nescaya kenal akan Tuhanmu yang nyata. Kata ulama juga, sucikan olehmu daripada aib, maka terbuka bagimu perkara yang ghaib. Sebab itu fokus bagi orang yang nak mencari cinta Allah, dia fokus pada aib dirinya itu. Dia tidak cari salah orang, dia cari salah dirinya itu. Nampak barulah akan dibuka rahsia-rahsia perkara yang ghaib. Dia faham? Jadi panjang pula. Saya ingat nak ringkas je tajuk ni, bab ini. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada 4 cara untuk mengenal aib diri. Bagaimana Imam Ghazali kata? Ada 4 perkara yang cara kita nak tengok aib kita. Bagaimana nak scan dia punya aib. Nak scan aib. Aib ni payah nak jumpa. Dia lebih halus daripada COVID-19 lagi kadang-kadang. Apa? Aib yang dalam lubuk hati kita yang dalam itu. Aib itu yang dalam. Yang luar mungkin boleh nampak. Tak semayang itu aib kita. Mengumpat itu aib yang kita nampak. Tapi aib yang dalam batin, riya, sombong, dengki, dendam, benci, sangka buruk, ini aib yang ada dalam diri kita ini. Bagaimana kita nak scan dia punya, nak kenal aib yang ada dalam diri kita? Kata Imam Al-Ghazali, ada 4. Pertama, berada di bawah pendidikan murabbi. Murabbi ni pembimbing rohani yang mahir tentang penyakit-penyakit hati dan cara mengubatinya, serta memahami tipu daya hati dan nafsu itu. Pertama, kena duduk di bawah bimbingan guru murabbi, guru pembimbing. Sebab guru pembimbing dia sudah melalui perjalanan itu. Dia tahu di mana riya, perasaan-perasaan riya. Kita tahu kadang-kadang riya, tapi kita terperangkap dengan riya tak sedar. Tak sedar. Kita kan ikhlas, rupanya riya lagi. Sebab itu riya, ikhlas ni benda dalam. Dia bukan benda pada bicara, bukan benda pada akal ilmu, tapi dia benda pada rasa. Kita boleh rasa sendiri kita ni betul dengan Allah ke tak betul dengan Tuhan. Niat untuk Allah ke niat untuk yang lain. Kita boleh rasa sendiri hal itu. Nampak? Pertama, duduk di bawah bimbingan murabbi. Maka murabbi itu, pembimbing guru itu akan menunjuk jalan. Begini, kamu akan, bila kamu beramal, kamu beribadah, kamu akan bertemu hal-hal yang diberikan, perasaan-perasaan dia. Kamu akan dapat rasa sendiri. Ikhlas, kata ikhlas kamu itu. Yang kedua, cara nak kenal aib kita ialah mempunyai teman yang jujur, yang dapat menegur kesalahan kita. Kena ada kawan yang jujur dengan kita. Bukan kawan yang bodek, kawan yang jujur. Kawan yang bodek ni ada juga teman yang bodek, puji je. Kalau benda yang aib dia tak cerita kepada kita. Ini kawan yang tidak jujur. Kawan yang jujur, benda yang baik dia puji, benda yang tidak baik dia nasihat dan tegur dengan baik. Itu kawan yang jujur. Kalau kawan tak jujur, dia benda baik dia cerita benda baik, benda tak baik dia tak cerita pun. Ini kawan yang tidak jujur walaupun baik sekalipun dengan kita. Jadi kawan yang jujur dia akan tegur kita. Dia akan tegur kita dengan apa keaiban dan kesalahan dosa yang ada dalam diri. Oh, awak riya. Oh, awak ni ada kesalahan begini. Pada kita kena layan. Maksud kita kena belajar menerima teguran daripada teman yang jujur itu. Ini barulah dia bagi interaksi tauhid yang betul dan kasih sayang. Yang kedua, sebab tu kena cari teman yang bodek. Jauhilah teman yang bodek-bodek ini. Nak cari benda-benda yang. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, berlapang dada mendengar dan menerima kritikan musuh. Jadi musuh juga dia tahu. Musuhlah orang yang paling kenal aib kita itu. Dia tahu di mana kelemahan kita, di mana kesalahan kita.
Sebab itulah kata seorang ulama kata, kalau kamu nak tahu aib kamu, kamu kena tanya musuh kamu, baru kamu tahu di mana aib kamu itu. Kalau kamu tanya kawan yang membodek, kamu tak akan jumpa aib kamu itu. Carilah musuh. Musuh ni orang yang bermusuh dengan kita. Kita hantar spy supaya dia tanya musuh kita itu, apa keaiban yang ada dalam diri kita ini, apa kesalahan, apa kekurangan kita. Musuh pasti dia akan bercakap benar dalam bab ini. Dalam bab mengorek keaiban orang lain, mencari kesalahan orang. Sebab itulah Imam Ghazali kata, cara nak kenal aib kamu, kamu kena tanya musuh kamu. Dan kamu kena belajar menerima kritikan musuh kamu itu. Baru kamu akan dapat mengenali siapa kamu sebenarnya. Jadi musuh sebut kitanya begini. Maka di situ kita terima dan kita muhasabah, tengok betul tak apa yang musuh aku kata itu betul tak dengan apa yang aku ada. Itu kita tengoklah maksudnya. Kalau kita tidak ada, bermakna dia memang jahat hati. Musuh itu memang jahat hati. Kalau musuh itu baik hati, dia akan cerita apa yang benar. Panjang pula cerita. Yang keempat, cara kita nak kenal aib kita ini, bergaul dengan orang ramai, menjadikan mereka sebagai cermin untuk mengenal sifat diri kita. Kita bergaul. Jalan. Sekarang tak boleh bergaul sebab PKP. Duduk rumah masing-masing. Jadi dulu boleh bergaul, boleh tengok orang ni buat, orang ni mengumpat, orang ni fitnah orang. Jadi di situlah kita boleh mengenal aib kita ini. Mungkin dengan Allah Ta'ala zahirkan cermin, manusia itu cermin pada diri kita. Mungkin kejahatan dan dosa mereka laku ini, mungkin itulah dosa yang ada padaku. Ini orang yang nak mencari aib diri. Sebab itu mencari aib itu lebih utama daripada mencari perkara yang ghaib, kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ini. Kita kadang-kadang belajar, beramal, berzikir, bertarekah, berwirid, apa lagi, beribadah, nak cari perkara yang ghaib, supaya nampak alam ghaib, nampak jin, nampak nampak malaikat, nampak kesalahan orang lain. Orang ni macam mana salah dia, orang ni berapa kilonya, riyaknya berapa kilo, orang ni sombongnya berapa tan sombongnya itu. Boleh? Jadi 4 perkara cara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ini, cuba cek. Sebab perjalanan nak mencari cinta Allah, dia mesti melihat kepada keaiban diri, dan dia nampak aibnya itu bukan duduk di situ. Bila dia nampak aib kita ni, aib dosa kita, kesalahan, di situlah datangnya perasaan rasa bersalah, rasa lemah, rasa fakir, rasa berdosa kepada Allah. Waktu itulah kita bermunajat dan bertaubat kepada Allah. Maka dengan taubat itulah rohani kita, perasaan dan jiwa kita akan mendekati dengan Allah Ta'ala. Taubat itu membawa kita kepada dekat kepada Allah, menangis dengan Allah Ta'ala. Kemudian rahsia-rahsia Allah Ta'ala itu adalah kurniaannya yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Rahsia-rahsia ini perkara al-ghaib lah. Al-ghaib. Ia rahsia itu adalah perkara ghaib yang ditutup daripada pengetahuan kita dan akan dibuka pada kita apabila sesuai keadaan jiwa kita ini. Termasuk dosa aib tadi adalah ghaib juga. Kita tak nampak aib kita, dosa kita. Yang kita nampak ialah dosa orang. Sebab itulah saya selalu sebut, kalau kita belajar ilmu, mempelajari ilmu fiqh ke, ilmu sirah ke, ilmu apa saja, tajwid ke Al-Quran, jadi bila berlaku kesalahan itu, kita bukan nak melihat kepada kesalahan orang dengan ilmu itu. Kita nak melihat diri kita. Nak melihat diri kita. Kalau kita belajar dalam bab ikhlas contohnya, dalam bab ikhlas, ikhlas itu ada tak dalam diri kita? Jangan kita duduk tengok orang ni ikhlas kata ikhlas. Jangan nilaikan orang, nilai diri kita ada atau tidak dalam diri kita ni sifat ikhlas itu. Kalau kita belajar dalam bab ikhlas, redha, sombong, belajar sombong, jangan tunjuk bila kita belajar faham sombong, nampak orang ni sombong, orang ni sombong, orang ni sombong. Jangan itu. Belajar ilmu tentang bab sombong, nak lihat ada tak sifat-sifat sombong itu ada tak dalam diri kita itu. Itulah hakikat belajar ilmu. Dia nak scan diri kita ini, nak menilai diri kita dan hati kita benar ataupun tidak dengan ilmu itu. Sebab ilmu bukan nak hukum orang, ilmu nak melihat diri kita. Boleh faham di sini? Ini kita duduk di akhir zaman dah ni sebenarnya. Akhir zaman dah. Dengan PKP, dengan darurat, dengan COVID-19 dan sebagainya. Ini adalah
Dia panggil bunga-bunga kepada kemunculan Dajjal, pengzahiran Dajjal itu. Dia akan guna pelbagai bentuk lah. Dia akan guna qawi, tak jadi qawi, dia akan hantar pula dalam bentuk vaksin. Dalam bentuk tak lepas lagi, dia akan hantar pula dalam bentuk pelbagai bentuk. Sistem yang dibawa itu untuk menakut-nakutkan manusia, untuk menghilangkan pada jiwa manusia itu akan tauhid, akan ingatan dan pergantungan kepada Allah. Akhir sekali bergantung dengan makhluk, bergantung dengan vaksin. Saya bukan anti vaksin. Vaksin boleh pakai, tapi jangan hati kita bergantung dengan vaksin. Mana kita lagi tajuk pula. Ia bukan perkara yang dapat difikir-fikirkan dengan akal, tetapi suatu pembukaan yang datang ke dalam hati kita. Kedatangan ilmu-ilmu rahsia hati, ini panggil rahsia hati ini, disertai dengan pelbagai ahwal yang dapat menghancurkan keakuan diri. Sebab ilmu ini, ilmu yang terrahsia, ilmu rahsia ni bila Allah Ta'ala melihat kepada kesungguhan hamba itu membersihkan hati, maka Tuhan akan campakkan rahsia-rahsia dalam hati kita. Dulunya tak nampak dosa kita, sekarang boleh nampak. Ini bagi Allah Ta'ala sudah buka jalan. Dulu nak nampak dosa orang. Orang ni salah, orang ni buat ni. Bila Tuhan buka rohani kita, barulah kita nampak, ya Allah, banyak dosa. Maka ketika itu kita tidak sibuk dengan dosa orang lagi. Kita sibuk dengan dosa kita. Bercakap pun tentang dosa diri kita. Orang lain terasa kadang-kadang, itu terasalah dia. Kita cakap bukan untuk orang, kita cakap untuk diri kita. Untuk kita. Jiwa kita, rohani kita yang menderita dengan dosa itu. Dulu tak nampak. Nampak bagus dari kita. Ilmu banyak, hebat dan sebagainya. Bila Tuhan buka rahsia daripada hati kita, ya Allah, banyaknya dosa. Baru nampak dosa itu. Kerana dosa itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, akan dibuka kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bila buka dosa ini, terduduk kita, ya Allah, hilanglah rasa keakuan diri, hilanglah rasa kealiman diri, hilanglah rasa kepandaian, kebijak diri. Tidak ada lagi. Inilah panggil rahsia Tuhan. Lepas tu kita beramal, kita beribadah, mencari keampunan Allah, mencari cinta Allah, mencari cahaya Tuhan, agar Allah Ta'ala limpahkan, dia panggil rahsia-rahsia ghaib itu. Barulah kita akan benar-benar duduk dengan hamba kepada Allah Ta'ala. Bukan duduk dengan keegoan, dengan ilmu kita, dengan amal kita, tidak. Dengan kebaikan kita, tidak. Atau makin menebal laginya jika tiada benar-benar berjalan di atas sifat kefakirannya itu. Kalau duduk dia di atas kefakirannya itu, maka makin tebal lah dalam amalnya, makin beribadah, makin semaya, makin sombong, makin semaya, makin mengutuk orang, makin semaya, makin cela orang, makin semaya, makin maki orang. Bermakna amal ibadahnya itu tidak mencapai hakikat yang dikehendaki dalam proses perjalanan tauhid, mengenal Allah. Maka justru jiwa yang belum bersedia menerimanya, mana jiwa yang kotor, apabila dibukakan rahsia itu, akan merosakkannya dan menebalkan lagi keakuan diri, kerana berasaskan diri sudah mencapai makrifat yang sebenar dan telah terbilang dalam kalangan kekasih dan waliullah. Kalau belum, hati ini belum bersih betul-betul, kalau Tuhan buka, nanti jadi orang yang sombong. Buka rahsia dia, rahsia kasyaf, rahsia karamah, rahsia dia panggil nusrah, rahsia pertolongan Allah. Rahsianya, kalau dia rawat pun, tiup-tiup baca bismillah, tiup-tiup sembuh. Ini rahsia Allah. Akhir sekali dia sombong dengan apa yang dia dapat itu. Sebab itulah Allah Ta'ala tidak akan buka rahsia-rahsia perkara yang luar biasa itu kepada hati yang belum bersedia untuk menerimanya. Takut-takut dibuka, dapat kelebihan-kelebihan tertentu, menjadi orang yang sombong dengan kelebihan itu. Sebab itulah tauhid, dia cantas dia punya akar dan umbi kepada sifat-sifat mazmumah itu, iaitulah keakuan diri itu. Keakuan diri semakin nyata pada cermin hati kita akan kekurangan dan kelemahan diri. Dia dapat rasa. Pertama dia tahu
Belajar ilmu kitab hikam dia tahu. Kemudian dia bersihkan hati dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan buka rahsia lagi, dia dapat ingat, oh aku banyak dosa. Dulu tak rasa aku banyak, tak ingat banyak dosa. Dulu dia ingat orang lain dosa, orang ini dosa. Sekarang bila Tuhan buka rahsia pertama, dia ingat dosa. Ya Allah, paling sini nak ingat dosa, paling sini ingat dosa, paling pusing sini ingat dosa. Tengok orang buat dosa, dia ingat dosa dia. Ini rahsia Tuhan dibuka. Dibuka lagi lapisan yang kecil, dia dapat rasa, ya Allah, setiap saat dosanya, setiap masa. Dosa lupa Allah, dosa lalai, semayang tak khusyuk, dosa. Nampak? Makan tak ingat Allah, dosa. Tak rasa bersama Allah, maka hidupnya rasa berdosa, menangis, seolah-olah orang kemurungan. Dia kena sindrom kemurungan. Duduk sikit-sikit nampak dosa, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya Allah, banyaknya dosa. Nampak? Di sini orang dia tak nak bercakap dengan orang lain. Dia hanya berbicara dengan Tuhannya saja. Ini bagi rahsia. Tuhan buka rahsia kita, terduduk kita dan menangis kita dengan Tuhan betul-betul. Dia bukan main-main, bukan menangis main-main, bukan menangis buat-buat dah. Dia akan keluar air mata. Air mata yang benar dengan Tuhannya. Menyesal. Ya Allah, banyak dosa, ya Allah. Ya Allah. Dia tidak melihat kepada punca-punca, dia tengok dosa je. Ini rahsia tu. Bila dia buka lagi rahsia yang dalam lagi, dia akan terlihat, nampak dosa pada diri. Nampak, ya Allah. Dulu tak nampak sombong, sekarang nampak, ya Allah, banyaknya sombong, ya Allah. Sombong dengan ilmu, sombong dengan amal ibadah, sombong dengan kebaikan, sombong dengan apa saja yang dilakukan itu. Nampak, ya Allah, nampak sombong itu. Dulu tak nampak. Bila hati itu benar-benar bersih dengan Allah, dia akan nampak dosa kita. Maka disitulah kita, ya Allah, lahirlah sifat tawaduk ni. Dia tengok orang berdosa, kaki-kaki maksiat, ahli-ahli pendosa tak semayang, dia tidak maki pun, tidak mencela orang yang melakukan. Bahkan dia melihat mungkin itulah pantulan cerminan kepada dosaku. Maka ya Allah, ampunkanlah dosaku, ampunlah dosa orang ini, ya Allah. Itulah jiwa kasih sayang sebenarnya. Dia bukan cela orang tak semayang, cela orang buat dosa, tidak. Bahkan dia, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ampunlah dosa orang yang melakukan dosa itu, ya Allah. Indah dikatakan jiwa yang ada kasih sayang, bukan kebencian. Bila benar tauhidnya kepada Allah, maka lahirlah kasih sayang dalam kehidupan itu. Dia tidak mahu maki sesiapa, walaupun bangsa berbeza, agama berbeza, dia tidak akan maki. Yang ada ialah kasih sayang. Mereka menyampaikan, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan akhlak sabar, akhlak redha, akhlak penyayang, akhlak silaturahim itu, akhlak pemaaf itu. Itulah bukti tanda tauhidnya benar. Boleh? Semakin nyata cermin hati kita ini akan kekurangan, kelemahan kita, maka semakin nyatalah rahsia-rahsia Allah padanya itu. Hati yang fakir dan yatim dengan Allah layak menerima zakatnya. Ini istilah simbolik. Hati yang fakir dan yatim dengan Allah itu layak menerima zakat Allah, seperti mana kelayakan asnaf fuqara menerima pembahagian zakat. Fuqara, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin. 8 asnaf itu layak menerima zakat harta. Boleh bantu dia. Orang fakir ni asnaf. Begitulah juga jiwa kita yang fakir, yang rasa dosa, yang banyak aib, yang banyak kesalahan dengan Tuhan, yang mengharapkan keampunan Allah. Inilah dikatakan hati yang asnaf dengan Tuhan. Hati yang sentiasa berhajat dan memerlukan kepada Allah Ta'ala, perlu kepada keampunan. Maka barulah layak menerima zakat, menerima penyucian, menerima rahsia-rahsia daripada Allah Ta'ala. Hati yang rasa rendah diri, hati yang rasa, ya Allah, banyaknya dosa, makin belajar makin banyak dosa. Itu tandanya ilmu itu betul. Makin belajar makin banyak salah, makin beramal ibadah, makin zikir, makin rasa banyak dosanya. Itu tanda ilmu dan amal itu betul. Kalau rasa mulia, makin belajar ilmu, makin rasa hebat, rasa alim, makin ibadah, makin rasa banyak dah pahala, dah rasa dah ahli syurga, dan menyalahkan, menghukum orang lain salah dan sebagainya. Hati-hati, ini tipu daya dalam perjalanan seorang salih itu menuju kepada tauhid dan cinta kepada Allah. Sebab dia halus, perjalanannya halus gitu, kehalusan itu. Oleh sebab itulah Syekh menasihatkan para salik. Salik ni orang yang beramal nak menuju hati pada Allah,
agar menumpukan perhatian, bermuhasabah diri dengan merenung kelemahannya daripada mengintai-ngintai rahsia Allah Ta'ala. Jangan sibuk-sibuk cari karamah dalam beramal. Jangan sibuk-sibuk cari perkara-perkara yang gaib, mencari nak masuk menyelam dalam alam jin, alam bunian, alam makan macam-macam alam itu. Ataupun beramal itu dalam itu mencari, mengintai-ngintai dia punya kelebihan-kelebihan, rahsia-rahsia Tuhan, nak jadi kebal, nak jadi hebat. Jangan cari itu. Carilah keaiban yang ada dalam dirimu itu. Itulah amalan yang benar. Pesan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam membetulkan jiwa manusia, membetulkan hati dan rohani insan itu agar benar dengan Tuhannya itu. Hidup ni nak betul dengan Tuhan je. Nak betul dengan, bila betul dengan Allah, dengan manusia dia akan betul. Kalau dengan Allah tidak betul, dengan manusia selama-lamanya tidak akan betul. Sebab itulah dia kena bina hubungan hati itu dengan Allah, barulah terbinanya hubungan hati itu dengan manusia. Hablum minallah dulu, barulah terjalinnya hablum minannas. Hablum minallah inilah tauhid, akidah, iman, cinta, makrifat. Hablum minannas inilah dikatakan kasih sayang, hidup bertoleransi, hidup yang penuh dengan kerjasama, bantu-membantu, tolong-menolong. Inilah bagi hablum minannas. Hablum minannas tak akan terwujud kalau hablum minallah tidak benar. Dengan Allah dia tidak benar, amalnya riya, penuh dengan takabur, penuh dengan ujub. Macam mana manusia dia nak manusia? Dengan Allah dia boleh tipu, dengan manusia mudah lagi kita tipu. Hubungannya hubungan tipu daya. Berhubung buat baik tu ada udang sebalik mi je. Nampak? Buat baik ada udang sebalik mi. Ada kepentingan nafsu dan dirinya itu, bukan untuk Allah, untuk dirinya, untuk kumpulannya, untuk jemaahnya. Ini panggil tipu daya yang halus. Banyak berlaku. Sebab itulah kena betul hati itu. Terutama di musim-musim banjir ni kan, ada bantuan-bantuan tu. Betul hati tu dengan Tuhan. Dia panggil saling ni, jangan berpaling hati tu kepada yang lain. Dia bantu itu betul-betul nak kerana atas dasar cinta kepada Allah, atas dasar cinta kepada sesama insan. Kalau dia tidak benar hatinya cinta pada Allah, walaupun mulutnya sebut ikhlas, bantunya ikhlas, tapi hatinya mahu pujian-pujian daripada manusia dan makhluk. Kalau hati nak pujian manusia dan makhluk, maka hakikatnya dia tidak benar dengan Allah. Dia tidak benar dengan Allah. Hatinya tidak tumpu betul dengan Allah Ta'ala. Boleh? Sebab itulah Syekh menasihatkan hati itu mesti ditumpukan betul-betul. Muhasabahkan diri itu. Jangan berpaling daripada mencari yang lain selain daripada Allah itu. Kerana Allah ada di balik aib kita itu. Allah ada di balik aib kita. Oleh kerana itulah kaum sufi sentiasa menasihati. Orang sufi, orang tasawuf ni dia nasihat agar kita menjadi penuntut istiqamah. Penuntut istiqamah, bukan penuntut karamah. Karamah itu bagi rahsia Allah. Istiqamah juga rahsia Allah. Jadi kita belajar, kita beramal ni nak cari agar kita istiqamah. Istiqamah dengan ilmu, dengan majlis ilmu. Istiqamah dengan amal. Istiqamah nak, bukan mencari karamah. Jadi istiqamah inilah payah kita nak dapat. Kalau dalam bab SOP ni payah nak kita nak istiqamah dengan SOP. Time PKP okey, semua boleh ikut. Bila PKP dah longgar, hilang istiqamah dengan SOP itu. Itulah jadi. Kena PKP balik. Tak sampai setahun PKP balik JDT. Kesian orang JDT. Saya orang Kelantan, cuma duduk di JDT. Terkena dia punya. Aduh, ya Allah. Kena serpihan-serpihan juga. Terperangkat duduk sini juga. Tak apalah. Jadi orang sufi tu sentiasa carilah istiqamah itu dalam amal kamu, dalam ilmu kamu, dalam ibadah kamu itu. Agar dengan istiqamah kamu itu, dengan dosa yang dibuka oleh Allah Ta'ala, kamu terus berjalan kepada Allah. Jangan cari karamah dalam berzikir. Jangan cari karamah dalam bertariqah.
Jangan cari karamah dalam beribadah. Carilah istiqamah. Kerana istiqamah itu Nabi sebut, istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah ni sentiasa maintain, tetap. Kalau zikirnya tiap-tiap hari dia zikir. Kalau selawat, tiap-tiap hari selawat. Walaupun tak banyak, tapi hari-hari dia selawat 10 kali, 100 kali sehari, 1 kali. Dia maintain. Ini bagi istiqamah. Kalau karamah, cari kelebihan. Dia selawat, nak dapat ni, nak dapat kelebihan ni, nak dapat karamah, nak dapat ni, nak dapat macam-macam nak dapat. Itu dicari dicari kelebihan dalam beramal. Maka pesan Syekh dan ulama sufi, ketika kamu berilmu, sudah ada ilmu dan beramal, carilah istiqamah. Maksudnya, minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka taubata wal istiqamah. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, agar sentiasa bertaubat dan istiqamah dalam taubat itu, ya Allah. Istiqamah dalam amal itu mencari keampunanmu, ya Allah. Istiqamah dalam mencari rahmat dan redha-Mu, ya Allah. Supaya Allah tetapkan hati. Dan Nabi pun ajar kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang berbolak-balik, tetapkan istiqamah hatiku. Kerana istiqamah itulah lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah ni hebat dah. Karamah ni maksudnya perkara yang luar biasa yang diberikan kepada para wali, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Karamah ni perkara yang magic, yang luar biasa, yang berlaku kepada karamah, kerana ia adalah kurniaan Allah Taala. Setelah hati mereka benar-benar bersih kepada Allah, dia boleh terbang, boleh jalan atas air, boleh tukar daripada daun kepada duit. Boleh merawat orang. Dia baca-baca je Bismillahirrahmanirrahim, tiup je, sembuh. Yang ni pergi makan ubat, jumpa doktor makan ubat tak sembuh-sembuh, ya? Jumpa dengan para kekasih Allah, dengan karamahnya itu, dibaca, ditiup, sembuh terus. Ini bagi perkara yang luar biasa berlaku kepada para wali Allah, kekasih Allah. Kalau perkara yang luar biasa berlaku juga, magic dia bagi kepada orang yang bukan Islam, dia panggil sihir. Sihir. Itu kita sudah belajar. Kerana nafsu menyukai karamah, nafsu kita ni, diri kita ni, nafsu yang jahat dalam ni, dia suka seronok dengan karamah, seronok dengan kelebihan. Seronok dengan boleh melihat alam jin, boleh tangkap jin masuk dalam botol. Dia boleh nampak ni, hebat dah tu boleh nampak jin. Tapi COVID tak boleh scan. Heran juga, jin boleh scan, COVID tak boleh scan. Mana hebat COVID lagi daripada jin. Ya Allah. Jadi COVID-19 ni ada. Dia ada di mana-mana. Jadi COVID-19 dia mengikut keadaan. Kalau seorang itu benar-benar dekat dengan Allah, insya-Allah dia akan damai. Dia akan gencatan senjata dengan orang yang kenal Allah, orang yang makrifat dengan Tuhan, orang yang cinta pada Allah betul-betul, insya-Allah. COVID kenal, ya ada cahaya tauhid ke tak ada cahaya tauhid. Ini tak ada cahaya tak? Kadang-kadang orang yang alim kenal juga. Mungkin di situ ujian padanya. Tidak semestinya orang yang alim, orang yang ada cahaya tauhid itu tak kena. Tak semestinya. Mungkin kena juga, mungkin tidak kena. Tapi COVID dia kena. Kali dia kena pun, kena dalam keadaan damai. Dia kena pun, orang alim ni, dia kalau kena, dia sabar dengan COVID itu. Jadi COVID itu damai. Duduk dia tidak menyakitkan. Kalau sakit pun, dia boleh sabar, dia boleh redha. Cerita COVID-19 dan darurat ni dah. Darurat itu untuk mendamaikan mudarat sebenarnya. Darurat itu jadi PKP ni dia untuk menyembuh, menghalang dia punya wabak-wabak COVID-19 itu PKP. Kena aku lah kena aku. Adapun pula darurat ni untuk mengawal dia punya banyak nafsu-nafsu orang yang tamak kepada kuasa. Ini kawal itu orang yang berkuasa. Maka dengan darurat itu, maka disitulah terkawannya perebutan kuasa antara pencinta kuasa dan pencinta harta dunia dan pangkat jawatan itu. Jadi PKP dia mengawal COVID-19, darurat dia mengawal mereka yang gila kuasa. Boleh faham tak? Tutup situ, kita masuk kitab balik.
Jadi kerana nafsu menyukai karamah, sedangkan Allah menuntut istiqamah daripada hamba-Nya. Allah nak supaya apa? Nak tengok kita ni istiqamah dengan amal. Tuhan tak tengok, Tuhan nak pada kita supaya hamba tu sentiasa maintain dengan amalnya itu. Kalau selawat sentiasa. Selawat sentiasa setiap hari. Dia bukan selawat sejuta ataupun 10,000 sekali, esok berhenti rehat. Lusa pula sambung. Lepas tu tolak pula, berhenti pula. Itu bukan istiqamah. Istiqamah ni hari-hari. Hari-hari dia buat. Itu maksudnya istiqamah. Walaupun sedikit. Sebab istiqamah tak semestinya banyak. Istiqamah sedikit, 10 kali. 10 selawatnya 10 kali sehari. 10 kali sehari dia selawat, ataupun 100 kali sehari, ataupun 500 kali sehari dia selawat. Selawat. Itu lebih disukai oleh Allah daripada amal hamba itu mencari karamah. Sedangkan mengutamakan hak Allah Ta'ala itu lebih utama dan lebih wajib daripada hak diri kita ini. Hak Allah Ta'ala apa? Hak Allah Ta'ala nak kita istiqamah dengan dia. Itu Tuhan nak. Adapun hak kita, nafsu kita, kita nak karamah dalam amal kita. Beza, jauh beza. Tuhan boleh bagi karamah, tapi Tuhan bukan nak itu. Tuhan nak supaya diri kita sentiasa. Sampai bila? Setiap hari tu, sampai matilah. Istiqamah sampai mati. Bukan istiqamah sampai setahun, tak. Istiqamah 2 tahun, 3 tahun, tak. Istiqamah sampai mati. Selawat tu sampai mati. Sembahyang tu sampai mati. Baca Quran tu sampai mati. Dia tak ada istilah pencen dalam beramal dan beribadah kepada Allah. Tak ada pencen. Ingat Allah juga tidak boleh pencen. Ingat Allah tak boleh pencen. Maksudnya ada orang sebab apa tak boleh pencen? Apa? Rehat boleh, sembahyang boleh rehat, baca Quran boleh rehat sekejap. Tapi ingat Allah, tauhid ni, cinta pada Allah, tak boleh rehat. Tidak boleh rehat cinta pada Allah. Ingat pada Allah mesti maintain istiqamah. Walaupun tidur, walaupun baring, walaupun berjalan, ingat Allah itu. Sebab apa tak boleh pencin dalam ingat Allah, dalam beriman ini, dalam cinta pada Allah, dalam tauhid ini? Kerana syaitan tidak pernah istihad pencin pun untuk menipu daya kita. Kita kena PKP di rumah masing-masing. Ya, di rumah, tapi syaitan bergerak. Sebab itu iman kena bergerak sentiasa. Cinta dan ingat kepada Allah, tauhid mesti mengalir sentiasa. Jangan putus cinta dengan Allah. Jangan putus cinta Allah. Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu menceritakan pernah seorang lelaki dari Bani Israel. Bani Israel ini mana kaum yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nabi Musa, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, itu kaum Bani Israel. Kalau istilah kita ni, Israel itu mana geng-geng Mak Saleh lah. Kaum yang jenis Mak Saleh, kulitnya Mak Saleh. Wahab bin Munabbih ceritakan pernah seorang lelaki daripada Bani Israel ini telah berpuasa selama 70 tahun dia puasa. 70 tahun. Hui, hebat dia. Selama 70 tahun dia puasa itu, dalam setahun tu dia hanya tiada berpuasa hanya 6 hari saja. Tinggal 6 hari je. Setahun tu 365 hari itu 6 hari dia tinggal. Hari lain dia puasa semuanya. Dia puasa. 70 tahun dia berpuasa. Setiap tahun 6 hari dia tinggal. Lalu beliau ahli yang kuat ibadah tadi doa pada Allah, minta, ya Allah, ya Tuhanku, supaya Allah Ta'ala memperlihatkan kepadanya bagaimana syaitan ini menguasai manusia. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjuk macam mana syaitan ini tipu daya manusia. Dia menguasai manusia itu, ya Allah. Lama dia minta dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan. Ini bagi perkara ghaib, rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Syaitan, cara syaitan nak menguasai manusia juga rahsia Allah. Tapi rahsia ini dibuka kepada ahlinya saja. Dibuka kepada mereka yang benar dengan Allah, baru dibuka rahsia. Jadi ahli-ahli minta, ya Allah, bukalah rahsia ini supaya aku dapat tahu bagaimana syaitan menguasai manusia itu. Kemudian, namun permintaannya berlalu masa yang lama tanpa diperkenan. Allah tak terima. Walaupun dia puasanya 70 tahun dia puasa, 6 hari saja setahun tinggalnya.
Tapi Tuhan tak terima doanya itu. Tak layan, tak tengok pun. Sebab dia rahsia Tuhan. Lalu dia berkata dalam hati, timbullah bisikan dalam hati. Cara hati, jika aku menilik-nilik kesalahanku ni, kalau aku duk tengok aib aku, salah aku, dosa aku, apa dosaku dengan Tuhanku, adalah lebih baik daripada apa yang aku minta tadi. Kata seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel tadi. Kalau aku duk tilik-tilik dosa aku, apa dosaku, apa salahku dengan Allah Ta'ala itu, lebih baik daripada aku minta doa supaya Allah Ta'ala buka rahsia bagaimana syaitan ini menguasai manusia itu. Maka Allah Ta'ala mengirim malaikat, berkata padanya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutuskanku kepadamu, dan dia mengatakan kepadamu, wahai hamba Allah Ta'ala tadi, sesungguhnya kalammu itu, yang engkau ucapkan itu, terlebih daku kasihi daripada ibadah yang telah engkau lakukan. Masya Allah. Maksudnya kalam apa tadi? Kalam maksudnya, andainya kan, kalaulah aku ini melihat dosaku, tilik, muhasabah, merenung dosaku, apa dosaku dengan Tuhan itu, lebih baik daripada aku minta supaya Allah Ta'ala buka rahsia bagaimana syaitan menguasai manusia. Kalam itu lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah 70 tahun dia berpuasa tadi. Puasa 70 tahun, tapi perasaan hatinya rasa ya Allah. Maksudnya, dia nak cari dosanya, nak melihat kepada aibnya itu, lebih dicintai oleh Allah daripada ibadahnya 70 tahun tadi. Masya Allah. Maknanya, nilai seseorang hamba itu mencari cinta Allah melalui aib yang ada pada dirinya itu lebih dimuliakan daripada seorang hamba beramal mencari karamah, mencari kelebihan-kelebihan dalam amalnya itu. Inilah terbalik dia punya hal Allah Ta'ala itu terhadap hamba daripada kita melihat kepada amal kita itu. Boleh Allah perkenankan membuka penglihatanmu, maka lihatlah. Sebab Tuhan buka rahsia ni, kenapa? Kerana kalamnya tadi. Dia kata apa tadi? Dia kata, kalaulah aku duduk tilik-tilik, tengok kesalahanku ini, dengan Tuhanku tu lebih baik daripada aku minta dengan Tuhan supaya dibuka rahsia bagaimana syaitan menguasai manusia itu. Allah pandang kalam itu, tengok kalam itu, dengan asbab dia sebut begitu, maka Tuhan buka rahsianya lagi. Tuhan bukalah apa yang dia minta tadi. Sebelum dia minta tak dapat. Bila dia rasa dia banyak dosa dengan Tuhan, Masya Allah, maka Tuhan bukalah. Lalu lelaki itu melihat tentera iblis telah memenuhi bumi. Apa? Memenuhi bumi. Tiada seorang insan pun melainkan dikelilingi syaitan seperti dihurungi lalat. Itulah maknanya keadaan syaitan menguasai manusia itu. Seolah-olah gitu. Seekor bangkai duk lalat penuh. Penuh lalat. Begitulah keadaan kalau dibuka melihat dunia hari ini, akhir zaman ni, seolah-olah begitulah. Kita amat takut kalau Tuhan buka rahsia. Dia panggil kasyaf ini. Kasyaf melihat perkara yang ghaib itu, rahsia Allah Ta'ala itu. Nak tengok jin, maka dibuka. Ya Allah, akhir sekali beliau bertanya pada Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, siapakah yang mampu menyelamatkan dirinya? Manusia itu yang dikuasai oleh syaitan dan iblis. Firman Allah Ta'ala, sedikit sifat warak, sikit saja ada sifat warak, maka dia akan terpelihara dan terlepas daripada penguasaan iblis dan tipu daya syaitan itu. Sifat warak itu apa dia? Berhati-hati. Warak itulah adanya tawakal. Warak itu, di balik warak itu adanya tauhid, adanya cinta Allah. Orang yang cinta kepada Allah, mereka warak, mereka berhati-hati dalam melakukan segala tindak tanduknya itu. Tak berani nak cela orang, tak berani nak sangka buruk pada Allah, tak berani nak riak dengan Tuhan, tak berani nak tidak maaf pada orang, tak berani. Ini bagi warak, berhati-hati, takwanya itu. Itulah, ada sifat itu saja sedikit, mereka ini bebas daripada penguasaan syaitan dan dajjal, iblis. Hari ini kehilangan sifat warak. Kenapa sifat warak tidak ada pada jiwa orang-orang Islam? Kerana tidak ada kekuatan iman dan pergantungan hati kepada Allah. Hanya orang yang ada tauhid,
hanya orang yang hatinya bergantung rasa kepada Allah, mereka ini Allah Ta'ala akan limpahkan rahsia warok itu kepada jiwanya. Moga dapat dipahami lah. Oleh kerana itulah kaum sufi ini sering menasihat agar kita menjadi penuntut, carilah istiqamah dalam. Maka amal yang kita, sebab kita cuti setahun kan, setahun cuti ni, jadi beramallah dengan penuh ikhlas kepada Allah dan sidik kepada Allah. Sidik maksudnya dia beramal tidak melihat amal kebaikan itu datang daripada kehebatan dirinya. Tidak. Dia boleh sedekah bukan kerana dia pandai, bukan kerana dia ada duit, bukan kerana dia hebat, bukan dia pemurah. Kita boleh sedekah itu kerana anugerah Allah, kerana izin daripada Allah. Kita boleh sedekah, kita boleh mengajar, kita boleh sembahyang, kita boleh belajar kerana Allah izin. Nak rasa dalam hati. Boleh masuk kelas hari ni pun bukan kerana kita duduk saja, kerana kita diizinkan oleh Allah. Bukan kerana PKP, kerana diizinkan oleh Allah. PKP itu asbab saja. Ada orang PKP pun tak boleh, nak saja tapi tak boleh. Jadi boleh masuk kerana, maka disitulah lahirnya sifat yang syukur, sifat yang sentiasa warok, hati-hati. Kena hati-hati dalam bicara, dalam perkataan, dalam lisan kita ini. Warok pada lisan, warok pada mata, warok pada telinga, warok pada hati, warok pada tindakan. Warok, mesti warok itu, mesti. Dia bagi warok itu akan melimpah pada mata, pada telinga, pada lisan, pada tubuh, pada diri, apabila warok itu benar pada kalbu kita ini. Sifat warok itu. Jadi sifat warok akan masuk dalam hati yang betul-betul bersih dengan Allah, baru dia masuk sifat warok itu. Sama dengan sifat sabar, sifat redha, sifat pemaaf. Dia masuk pada hati yang benar-benar bersih dengan Tuhan, baru dia dapat ilmu warok, ilmu sifat sabar ni. Maka macam mana nak dapat ilmu warok, bagaimana nak dapat ilmu sabar dan redha? Perbanyakkanlah istighfar, taubat kepada Allah. Banyakkanlah selawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan latihlah zikir hati itu mengingati Allah, mencintai Allah dalam segala amal dan tindakan kita itu. Ingatlah Allah. Moga dengan taubat penyucian hati itu, dengan selawat menghubung jiwa dengan rohani Rasulullah SAW, dan juga dengan zikir menghidupkan hati, mencintai Allah, mengingati Allah, maka Allah Ta'ala akan limpahkan rahsia. Allah Ta'ala akan pancarkan rahsia warok dalam hati, pancarkan rahsia, dia panggil rahsia sabar dalam hati, rahsia redha dalam hati. Sebab sabar, redha, sangka baik, pemaaf itu adalah rahsia Allah yang Allah Ta'ala beri kepada mereka yang benar mencintai Allah, mereka yang ikhlas dengan Allah, mereka yang sidik kepada Allah, mereka yang rindu kepada Allah, mereka yang cinta dan syuhud kepada Allah. Maka disitulah kebenarannya warok, kebenarannya sifat kasih sayang itu. Ini buah daripada tauhid yang benar, kan? Akan lahirlah akhlak yang baik. Sebab itulah kelas kita, kelas tauhid dan kasih sayang ini, kelas yang tidak dahulu pisahkan antara dua ini. Tauhid, cinta Allah dan cinta Rasul. Cinta Allah ialah tauhid, iman, akidah, pergantungan kepada Allah. Kasih sayang ialah buah daripada iman yang benar itu, membuahkan akhlak yang baik, jiwa yang baik, yang sabar, yang redha, yang pemaaf, yang sangka baik. Jadi dua ni tidak pisah. Kalau ada kasih sayang, sabar ada, redha ada, tapi iman tak kuat, bermakna sifat itu belum kuat lagi, ataupun belum benar. Dia boleh berlakon lagi dengan sifat sabar, dia boleh berlakon dengan sifat dengan selawat, dengan ikhlas ni dia boleh berlaku lagi, boleh berlaku. Boleh. Tajuk kita apa tajuk ni? Mengkaji aib diri lebih baik daripada keinginan meneropong ke alam yang ghaib. Mana banyakkan muhasabah dengan dosa-dosa kita. Waktu PKP inilah waktu kita berkhalwah, bermuhasabah balik. PKP. PKP. Apa PKP tu? Pakat khalwat pula. Pakat khalwat pula. Mana pakatlah duduk di rumah masing-masing, renung pada diri masing-masing, tengok dosa apa yang ada. Dosa dengan diri, dosa dengan Tuhan, dosa dengan Nabi, dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan anak, dosa dengan ibu bapa, dosa banyak, dosa kita ya.
dosa riak, dosa sombong, dosa dengki, dosa sangka buruk orang ni, dosa sakit hati dengan orang ni, macam-macam dosa lah. Yang lain-lain tu boleh lah nak belajar masak dalam musim PKP ni. Ni akan lahir lah chef-chef bidang terjun dalam musim PKP ni, akan keluar macam-macam. Tak apalah, keluarlah masak ingat pada Allah. Sambil masak ingat tengok gerak tangan, idea ilmu dari Allah. Tanganku gerak daripada kudrat irada Allah. Makan sedap, alhamdulillah Allah yang sedapkan, bukan makanan yang sedap. Sedap pula bukan aku yang masak, Allah yang sedapkan. Aku hanya masak je, yang menyedapkan Allah. Mungkin boleh jadi orang ni makan sedap, orang ni tak sedap. Sebab sedap itu bukan milik makanan, milik Allah. Sedap tak sedap itu, apa saja menu-menu silakan, tak ada masalah. Bukannya menghalang. Sebab itu Islam, agama ni dia tidak halang. Orang yang buat apa saja selagi dia berlaku dalam dia panggil kelompok syariat yang dibenarkan. Syariat dia tak ada masalah. Cuma bila yang diharuskan itu berlebihan jadi masalah. Makan diharus. Makan nasi boleh, makan ni boleh. Tapi kalau makan banyak-banyak, dia jadi tak boleh pula. Sebab dia memudaratkan. Itulah kaedahnya. Makan mani-mani sikit. Kalau makan mani banyak menyebabkan kecil mani, maka makan banyak itu tidak dibolehkan. Jadi mudarat. Walaupun halal harus dimakan, tapi bila memudarat jadi haram pula. Tidak harus. Boleh ada soalan di sini? Habislah tajuk ni. Buku ni habis. Siri yang pertama sudah habis. InsyaAllah kita akan masuk kepada tajuk yang kedua. Kalau ada apa-apa soalan, banyakkan merenung kepada diri kita. Nak cari Tuhan, kena banyak renung diri, tafakur diri. Renung peringkat pertama dosa kita. Nampak dosa, makin nampak dosa, makin menangis dengan Allah. Makin nampak dosa, ya Allah. Sehingga kita tidak sibuk lagi nak cari orang, nak fikir dosa-dosa orang, nak fikir hal-hal orang. Dia fikir dengan diri kita. Kalau Tuhan buka lagi, belah dada kita, keluar dosa-dosa kita, lagi menangis kita ketika itu. Untuk mencapai warak perlu bertaubat, ya. Berselawat, berzikir, rahsia-rahsia hati yang positif dan salih, ya. Itulah jalan kita nak dapat sifat itu. Bertaubatlah dengan benar, dengan ikhlas dan benar dengan Allah. Rasalah bertaubat istighfar tu biar rasa betul-betul rasa bersalah dengan Allah. Jangan taubat sambil makan kacang, Sallallahu-alaihi wasallam, atau bertaubat sambil tengok TV, Sallallahu-alaihi wasallam. Boleh, tapi dia tidak betul-betul benar. Maksudnya tak mencapai zauk taubat itu. Zauk taubat ni rasa bersalah, ya Allah, rasa banyak dosa. Tiba-tiba menangis, mengalir air mata, rasa apa? Banyak dosa, dengan kurang adabnya dengan Allah Ta'ala. Itu bagi taubat yang betul. Taubat biar sampai mencapai, biarlah keluar air mata darah, menangis, orang kata tak malu pun. Memang kita tak malu dengan Tuhan. Jangan malu di akhirat nanti, biar malu di sini tak apa. Selawat juga biar datang perasaannya, selawat cinta rindu pada Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Kan kita sudah bagi selawat itu. Selawat apa sajalah, selawat tafrijiyah ke, selawat tabibiyah ke, selawat nariyah ke, selawat al-fatih ke, selawat ibrahimiyah ke. Selawat yang paling mudah sekali ialah selawat Jibril. Selawat Jibril yang paling mudah. Apa dia selawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Selawat sebut nama Nabi sampai rindu kepada Nabi. Supaya dia dengan rindu pada Nabi itu, dia pecah, dia panggil nafsu jahat kita itu. Dia pecah keakuan diri itu. Sebab selawat itu cahaya, energi dan barakah yang boleh memecahkan dan menghancurkan dosa-dosa dan sifat mazmumah yang ada dalam batin kita itu. Banyakkan selawat dari situ. Orang tak mampu nak baca Quran, berat baca Quran, bacalah Quran. Kalau tak mampu, tak, selawatlah. Selawat panjang-panjang tak mampu, selawat ambil yang pendek pun tak apa. Tuhan tak tengok panjang ke pendek, Tuhan tengok hati kita itu. Ketika selawat itu, ke mana hati kita itu, penumpuannya itu. Selawat itu biar sampai kepada cinta Allah. Nampak? Zikir sebut nama Allah sampai rindu pada Allah, walaupun tak nampak Allah itu. InsyaAllah tajuk yang akan datang ni
Bab yang 42 kita akan bincang pula dia punya pengenalan kepada Allah tentang bagaimana wujud Allah itu lagi. Walaupun dah belajar sebelum daripada ni, wujud Allah macam mana, keadaan kewujudan Allah. Adakah wujud Allah terhijab atau tidak terhijab? Nampak? Memang wujud Allah tidak terhijab. Kita yang hijab dengan Allah. Diri kita yang menghijabkan kita dengan Tuhan. Sedangkan Allah tidak hijab pun kita. Macam mana Allah boleh terhijab sedangkan hijab itu makhluk Allah? Hijab itu makhluk Allah. Allah cipta hijab itu. Tiba-tiba hijab boleh menghalangkan Allah daripada kita. Mustahil pada Allah. Ini kita akan bincang nanti dalam bab yang seterusnya, 42. Bab kewujudan Allah itu tidak terhijab pada makhluk. Makhluk diri kita lah yang banyak menghijabkan dengan Tuhan itu. Dosa kita lah yang banyak menghijabkan kita kepada Allah. Ego kita, sombong kita, itulah yang menyebabkan kita hijab, melihat, merasai, memandang kepada wujud Allah Ta'ala itu. Boleh? Hari ini bicaranya banyakkan ampunkanlah. Belajar masa bawah dengan PKP yang ada di ampunkanlah dosa. Agar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dengan pelbagai bentuk. Orang yang nak menuju pada Allah, taubat, istighfar, niatnya ya Allah dengan istighfar ni, ya Allah ampunkanlah dosaku. Dia semayang duha ke, semayang yang wajib ke, ya Allah dengan solat ini, ya Allah ampunkanlah dosa itu. Mereka hidup mengemis keampunan Allah, mencari ya Allah agar dibuka keaibannya itu. Kita tak nak, tapi bila Allah Ta'ala sayang pada seorang hamba itu, dia akan buka aib kita dan dosa kita itu, sehingga kita lihat, ya Allah, dulu tak nampak riak, sekarang nampak, ya Allah, tak selesa. Bila nampak dosa, rasa dosa, tak selesa duduk. Kalau orang kenal Tuhan dan rasa dosa itu, tak selesa duduk. Macam orang bersalah lah kan, orang yang bersalah, walaupun dia belum lagi mahkamah, tok hakim belum tentu lagi salah, tapi dia boleh sendiri dah rasa salah. Nampak? Rasa bersalah depan hakim. Boleh? Ada lagi soalan-soalan? Soalan-soalan. Ini panggil perjalanan hidup kita. Boleh ke sambung ni? Pukul berapa kita nak kena berhenti sebenarnya? Saya pun tak ingat. Start pukul 10, berhenti pukul berapa? Ikut suka saya lah. Nak berhenti awal ke, nak berhenti lambat ke. Boleh? Tak ada soalan, kita nyanyi lah, hiburkan jiwa. Usah lari mengejar bayanganmu, henti langkah jika kau sedar, tunduk bersimpuh hadap dirimu. Dirimu adalah bayangannya. Jangan tempuh sempadan laisa, pasti langkahmu akan tersasar. Pandanglah alam, jua dirimu, semua ternyata wajahnya. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu, bukan aku dirimu. Ku sekadar ceritamu. 11.30 berhenti. Masa ada lagi 15 minit. Siapa nak tanya, kita buka soalan apa saja. Apa saja boleh jawab, kita jawab. Sebab kita sudah 41 tajuk kita sudah berbicara pada sebelum daripada ini. Bicara pertama, tanda bersandar amal itu, bagian pergantungan amal kita itu. Syekh mengajar supaya kita beramal dengan ikhlas dan sidik pada Allah. Kemudian tajuk kedua maqam tajrid dan asbab. Syekh kata ketika kamu beramal, nanti kamu akan datang hal pada diri kamu itu, keberadaan maqamat tertentu itu. Kalau kamu ditakdirkan Allah Ta'ala duduk di sini, maka redolah kamu di situ. Belajarlah sabar dan redha dah. Kalau Tuhan takdirkan kita kena banjir, maka sabar dan redolah dengan banjir itu. Belajar sabar dan redha maksudnya pertama. Kemudian setelah itu
Syekh pula dalam bab yang ketiga, hikam yang ketiga, kekuatan hemah tiada mencarikan kota takdir. Mana dalam beramal ibadah ini, zikir-zikir ini ada kelebihan-kelebihan, ada dia panggil perkara yang pelik-pelik, yang luar biasa berlaku pada kita ini. Nampak? Orang kata pelik. Mana orang ni? Contoh kita katalah dalam perjalanan kita nak ke sana, orang tanya jam berlaku, tapi kita tak jam dalam waktu yang sama. Itu perkara yang pelik, yang luar biasa. Jadi berlaku perkara itu, walaupun pelik hebat setara mana pun diri kita, tapi kita tetap melihat bahawa dia berlaku dalam takdir Allah Ta'ala juga. Takdir Allah Ta'ala. PKP juga takdir Allah Ta'ala. Tak PKP pun takdir Allah Ta'ala. Ada Covid juga takdir Allah Ta'ala. Tak ada juga takdir Allah Ta'ala. Nampak? Jadi kita duduk dan yakin bahawa semua berlaku itu dan takdir Allah Ta'ala, dan kita menerima takdir itu. Kalau takdir itu boleh memudaratkan, kita usaha dan ikhtiarkan supaya takdir mudarat ditukar dengan takdir yang manfaat, takdir yang membawa kepada kebaikan, membawa kepada kebaikan itu. Boleh takdir kita terima, tapi kita tidak mengeluh dengan takdir itu. Kita tidak menolak takdir itu. Kita terima takdir itu. Walaupun sakit pedih sekalipun, terpaksa duduk di rumah sekalipun, kita terima. Dalam masa yang sama kita doa kepada Allah agar takdir ini berubah kembali kepada hilang PKP. Nampak? PKP takdir, kita terimalah PKP. Walaupun duduk rumah, orang yang suka jalan ni memang susah duduk rumah. Kaki-kaki jalan, kaki-kaki travel ni susah duduk rumah. Tapi dia paksa juga duduk rumah, terpaksa duduk rumah itu, sabar je lah, redha je lah dengan Tuhan. Dalam masa yang sama hatinya tenang. Nampak? Bukan hati kenapa PKP, ya Allah kenapa PKP, kenapa duk merungut begitu. Itu maksudnya dia tidak redha. Dalam banjir, Haji Rabiah duduk dalam banjir, dalam banjir tapi biliknya tak basah. Baik. Kemudian Syekh juga berpesan pada kita dalam hikam-hikam yang lalu juga. Syekh pesan lagi, kita ulang tajuk je, ulang tajuk supaya baca balik dan faham balik. Syekh pesan juga, arih nafsak minat tarbiyah, rehatkan diri daripada tarbiyah, urusan-urusan. Maksudnya apa saja yang ditakdirkan kepada kita itu, maka kita terimalah takdir itu. Kita terima takdir itu. Ataupun arih nafsak minat tarbiyah, mana segala usaha kita, mana kerajaan dah buat dah dengan PKP-nya, dengan SOP-nya, dengan daruratnya itu, apa-apa keputusan itu, maka kita serahkan urusan itu kepada Allah. Tuhan nak hentikan sampai 26 Januari ataupun tidak, itu urusan Allah. Allah boleh menentukan. Kita hanya usaha ikhtiar. Berarti orang yang ada tauhid dia tenang, dia tenang. Ada PKP ke tak ada PKP sama bagi dia. Ada Covid ke tak ada Covid sama bagi. Hatinya tenang, bahagia. Dia kena Covid ke tak, positif ke negatif, bagi dia tak ada masalah. Orang lain tengok dia, ya Allah, dia positif tak Covid, pakat takut belaka, lari belaka dengan dia, dia tak ada masalah. Orang lain lari, biarlah Allah tak lari. Nampak? Pakai gelang kumping itu orang lari semua dah. Turun tu orang lari semua. Kalau pakai gelang pin je. Gelang pin ni orang tunggu. Tunggu result. Tapi tengok pakai gelang pin tu dah lari. Orang kena kuarantin kan. Ya Allah, takutnya orang. Kita pun tengok tu, ada gelang pin. Bahaya. Jadi biarlah orang lari tak apa, jangan Allah lari daripada hati kita. Itulah dia panggil sifat Nabi Ayub, perangai Nabi Ayub itu. Orang lain tak apa. Jadi apa saja yang berlaku itu, hati tenang dengan Tuhan. Luarnya usaha ikhtiar. Cari jalan bagaimana nak selesaikan masalah, tapi hati tenang dengan masalah. Hati tenang masalah itu satu kenikmatan. Kalau selesai masalah, hati tak tenang juga. Kenapa orang tak puji saya? Sebab saya lah selesai masalah ni. Saya bantu orang ni, bantu banjir ni. Kenapa orang tak puji saya? Kenapa orang tak terima kasih pada saya? Nampak? Sebab kita buat tu, nawaitu hati kita bukan untuk Allah, untuk manusia. Lepas tu orang tak terima kasih, sakit hati kita. Orang tak puji kita, sakit hati. Sebab kita buat kerana makhluk. Sebab tu jadi sakit hati. Kalau kita buat kerana Allah,
orang nak puji ke, orang nak cela ke, orang tak nak puji ke, terima kasih katanya, kita tak ada masalah. Relax je, sebab dia buat kerana Allah. Dia tak peduli apa orang nak kata. Sebab itulah hati ni jangan berpaling daripada Allah. Dalam hikayat yang keempat, rehat dirimu daripada tadbir, mana urusan keputusan itu, natijah itu Allah yang tentukan. Kita hanya usaha ikhtiar kerajaan, buat PKP, SOP, darurat sebagainya, tapi yang menentukan COVID ini makin kurang ataupun makin banyak itu kita serah pada Allah. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kerajaan pun tak boleh nak kawal. Kerajaan hanya boleh usaha saja untuk mengawal, tapi kawalan sebenar Allah yang mengawal. Inilah hati yang bergantung dengan Allah. Sebab itu dia tak marah kerajaan. Kecuali kerajaan nampak sangat itulah lain cerita. Kemudian tanda terhapus basirah mata hati itu juga ialah kurang harap bergantungnya kepada Allah Ta'ala. Tak ada soalan Tak ada soalan. Ialah kita tutup dengan tak ada soalan, saya kena berhenti lah. Sebab nak pergi tajuk baru, buku baru yang kedua ini, nanti tak cukup masa lah. Dengan 10 minit tu memang lajak lah, 10 minit memang lajak. Yakin pada pergantungan Allah, redha supaya hati tenang, terima takdir Allah, berjaya atau tidak, kita akan bersangka baik. Maka doalah pada Allah, ya Allah, berilah kesabaran kepadaku, ya Allah. Berilah sabar kepada mereka yang dilanda banjir, yang ditimpa musibah dengan COVID dan sebagainya. Itu kita doa kepada mereka. Yang bahagian luar ni kita bagilah bekalan makanan, kita bagi apa lagi, bantuan-bantuan. Tapi yang kita kena bagi sebenarnya ialah biar Allah datang limpahkan sifat sabar dalam batin mereka itu. Kalau ada sabar, dapat makanan pun dia kisah, tak dapat pun dia tak kisah, sebab dia ada sabar, ada Allah. Kalau kita hantar makanan saja, kita tak bagi dia amalan-amalan selawat ke, bagi saja apa saja istighfar ke, selawat ke, tak bagi ke dia, kita bagi makan saja, beras saja. Habis beras, banjir datang lagi, dia minta lagi. Sebab itulah peluang kepada ahli tauhid ini bergerak dari mereka-mereka ni yang membantu orang yang banjir, orang yang bermasalah musibah ini. Yang penting kita bagi kepada mereka ialah Allah dan Rasul, tauhid dan kasih sayang. Dalam masa sekarang kita bagi beras, makanan dan sebagainya, bantuan itu. Jadi makcik, moga-moga ni hadiah, mungkin ni rezeki daripada Allah. Jadi saya harap makcik dapat terus istighfar lah, minta ampun kepada Allah dan banyakkan selawat. Moga-moga rezeki itu bertambah balik. Itu yang utama yang kita bagi sebenarnya kepada orang yang susah. Biar dia selawat itu. Beras ni sebagai syariat saja, jalan kita nak hubung supaya mereka terhubung dengan Allah. Boleh orang yang bantu-bantu rumah-rumah ngaji, yang membantu berinfak, membantu masa-masa banjir, membantu frontliner dan sebagainya. Yang kita bagi, wahai frontliner, saya bagi air pada awak ni, bagi bantuan ni sedikit daripada rezeki Allah Ta'ala. Mintalah banyakkan sabar, banyaklah istighfar dan selawat. Moga-moga Allah Ta'ala bantu kita semua. Itulah pesanan kita. Biar dia selawat, selawatlah 10 kali, sehari 10 kali ataupun 100 kali, kalau mampu lagi 500. Sambil-sambil tunggu duk cek kereta orang tu, frontliner, poli-poli kita, bagi selawat pada dia. Selawat sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil jaga pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Sebarkan selawat, sebarkan salamat, sebarkan kasih sayang, sebarkan cinta itu kepada semua, kepada semua insan dan manusia ni, agar mereka hidup dalam penuh kasih sayang. Jadi kalau ni frontliner berselawat, orang yang kena banjir berselawat, orang yang kena COVID berselawat, maka situlah gelombang pertolongan Allah Ta'ala akan datang dengan cepat sebenarnya. Itu yang patut kita utama berikan kepada mereka-mereka itu. Bantuan-bantuan lain ialah sampingan sahaja. Yang utama ialah tauhid dan kasih sayang. Ingat Allah, istighfar pada Allah, dan juga selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah, kita pun sama, pada kita, pada suami kita, isteri kita, keluarga kita, anak kita, bagilah selawat pada mereka. Musim-musim PKP duduk rumah belakang, pakat-pakat kita istighfar, selawat. Moga-moga Allah Ta'ala turunkan rahmat, turunkan barakah, turunkan nusrah, pertolongan itu.
Dan yang kena-kena tu kita minta supaya Allah Ta'ala beri kesabaran kepada mereka itu. Ada pun sakit Tuhan nak angkat tak angkat itu pulang pada Allah. Yang penting ya Allah berilah sabar pada mereka ya Allah. Kalau mereka ini tu engkau tidak angkat lagi musibah ataupun sakit pada mereka itu, yang penting mereka dapat sabar dengan sakit itu. Itu lebih utama. Sebab itulah para ulama begitu. Kalau kita ditimpa musibah, sakit dan sebagainya, jangan kita doa supaya hilangkan sakit itu. Pada ahli suri, doanya ya Allah berilah kepadaku hatiku ini, jiwaku kesabaran dengan sakit dan ujian ini ya Allah. Itu yang kita doakan utama itu. Berilah kepadaku ya Allah kesabaran, redha, dasar kebaik kepadamu ya Allah dengan ujian yang diberikan. Bila Tuhan nampak saya redha dengan ujian tu, jadi tak ada masalah dah. Dia terima dengan redha, dengan sabar, dengan pasrah. Itulah dia. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan hamba bersimpuh. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih ampun darimu pada diri yang penuh dosa, bagai lautan lumpur membentang. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih bertali denganmu, wujudmu tiada bertempat, tiada bersentuh, tiada berjarak. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih membuka hijab kalimah alif rahsia dirimu, berdiri sendiri tanpa berhajat. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih asrar darimu. Engkaulah tunggal dalam wujudmu, segala lain bayangan tajallimu. Allahu 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 Allah la ilaha illallah. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih hampir denganmu. Engkaulah hampir yang amat hampir, berpisah tiada walau sedetik. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih genggam rahman-Mu. Engkaulah pemilik segala jiwa, Engkaulah berkuasa segala gerak. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih rintihan kami. Engkaulah pemakbul segala doa, Engkau pemegang segala nyawa. Ya Allah, hamba bersimpuh memohon kasih cinta darimu pada diri yang penuh rindu untuk menghirup makrifat denganmu. Ya Allah, hamba bersimpuh
memohon kasih rahmat darimu dengan syafaat Rasul yang mulia, dengan barokah para aulia, dengan syafaat Rasul yang mulia, dengan barokah para aulia. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah, syukur pada Allah Taala. Selamat PKP, selamat menyambut darurat. Duduklah dengan diam-diam, taat dan patuh segala perintah ataupun apa saja yang diperintahkan oleh para umara dan ulama. Duduk bersangkalah baik dengan Allah dengan PKP, dengan darurat ini. Dan ada hikmah yang sangat banyak di sebaliknya itu untuk dipanggil mendidik jiwa kita ini. Banyak masa dengan Allah Ta'ala. PKP mengajar kita banyak masa dengan Allah Ta'ala, dengan taubat, selawat dan zikir. Wallahu alam, yang baik dari Allah, kurang lemah saya, minta maaf banyak-banyaklah. Ampun, panjang umur, jumpa lagi. Qul qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Finish rumah ngaji